Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, adakah suara saya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan memulakan insya-Allah pengajian tafsir Al-Quran yang dirancang sebelum ini pada bulan Ramadan oleh Akademi Pemikiran Turas yang dibimbing oleh Ustaz Ahmad Faiz Fatih. Dan insya-Allah pada malam ini pada bulan Syawal kita akan memulakan siri-siri pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim yang akan dimulakan oleh saya insya-Allah pada malam ini dan akan diteruskan malam esok Ustaz Fatih, dan ada jadualnya malam hari ini kita akan mengupas tentang juzuk ke-30 Al-Quran Al-Karim. Malam esok Ustaz Fatih akan mengupas juzuk 29. Kemudian ada juzuk 28, 27, rasanya ada 26 juga. Insya-Allah kita akan mengadakan pengajian ini, ya, pengajian ini pada jam 10.30 malam pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu kata silap saya, boleh rujuk semula jadual. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan guru, para asatizah, ya, pada malam ini kita akan memulakan insya-Allah tafsir juzuk amma ataupun tafsir juzuk ke-30 dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita akan memulakan daripada surah yang paling pendek, iaitu surah An-Nas. Kemudian barulah kita akhiri dengan surah yang penghujung surah yang antara yang panjang dalam surah ini, iaitu surah An-Naba. Jadi mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita membaca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi malam ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang surah An-Nas. Jadi sebelum itu saya ada buat beberapa nota berkaitan dengan surah An-Nas. Jadi kita perlu mengetahui apakah makna am daripada surah ini. Kemudian ini saya punya metod penjelasan tentang surah ini dan saya merujuk kepada tafsir yang kita sepakat untuk merujuknya, iaitu tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, dan juga tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekhul Azhar Al-Isbaq Syekh Muhammad Said Tantawi, dan juga tafsir Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali Sabuni. Dan
metod dalam penjelasan tafsir saya. Pertama sekali saya akan terangkan makna surah ini secara umum. Kemudian muqaddimah surah ini, iaitu beberapa maklumat berkaitan dengan surah ini. Kemudian barulah saya akan pergi kepada makna ayat-ayat dalam surah ini. InsyaAllah kita akan cuba habiskan dalam waktu setengah jam alal aqal, tapi alal akthar wallahu alam. Ya, panjang macam mana wallahu alam kita tak tahu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali surah ini diberikan nama dengan surah An-Nas. Ya, kerana dalam surah ini banyak diulang perkataan An-Nas. Dan begitulah kebiasaannya, ya, surah itu diberi nama oleh para ulama. Ya, ada nama surah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nama surah yang disebutkan oleh para ulama. Maka dalam mushaf yang ada pada kita, maka disebutkan nama surah itu berdasarkan apa yang diberi nama oleh para ulama. Ya, mungkin disebabkan perkataan itu terdapat dalam surah itu. Ya, seperti surah An-Nas, perkataan An-Nas itu disebut, ya, di belakang setiap ayat dalam surah ini kecuali satu ayat sahaja, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi perkataan al-khannas sahaja, bukan perkataan An-Nas dalam surah ini. Baik. Jadi perkataan An-Nas itu ialah ismu jam'in lil insan, maksudnya manusia-manusia. Jadi surah ini bercakap tentang manusia, itu nama bagi surah. Ya, tetapi surah ini kalau kita tengok dari sudut makna am dia, pertama sekali kita sebutkan Al-Quran ditutup dengan perisai yang menjaganya daripada sebarang kejahatan dengan berlindung dengan nama Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita perlu tahu bahawasanya surah ini adalah surah yang menjadi penutup kepada Al-Quran. Bermakna surah yang terakhir sekali dalam Al-Quran adalah surah An-Nas. Jadi oleh kerana surah An-Nas adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran, maka mesti, ya, ada satu signifikan, mesti ada satu sebab kenapa surah ini menjadi penutup kepada Al-Quran Karim. Dan perkara ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Darras. Beliau menyebutkan bahawasanya surah An-Nas dijadikan sebagai surah yang terakhir dalam Al-Quran adalah sebagai satu perisai, hisnun hasinun minasyaitan. Al-Quran, Allah SWT janjikan kepada kita bahawasanya Al-Quran ini akan terpelihara. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu akan terpelihara. Terpeliharanya Al-Quran itu ialah dengan kita meminta perlindungan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu surah An-Nas dan surah Al-Falaq ialah penutup kepada Al-Quran. Penutup kepada Al-Quran ialah perlindungan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berlindung dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ialah nama-nama Allah. Kemudian disebut lagi nama-nama Allah dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian ditutup Al-Quran itu dengan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran daripada Al-Quran itu diseleweng, ya, dan di Al-Quran itu apa-apakan oleh orang yang tidak inginkan kebaikan kepada Al-Quran. Baik, surah An-Nas ialah surah yang disebut oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi, surah yang berbicara berkaitan dengan asyar, berkaitan dengan asyar. Asyar bermaksud kejahatan. Dan begitu juga surah Al-Falaq, yang mana surah Al-Falaq ini turun sama atau turun sekali dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq juga berbicara berkaitan dengan asyar ataupun kejahatan. Cuma bezanya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, itu surah Al-Falaq berbicara tentang kejahatan yang datang daripada luar manusia. Dan surah An-Nas ialah surah yang berbicara tentang kejahatan yang datang dari dalam, ya, dalam berbisik-bisik dalam hati manusia. Itu surah An-Nas. Surah Al-Falaq bercerita tentang kejahatan yang datang daripada luar. Ya, kejahatan daripada pencuri, daripada binatang buas, ya, daripada jin yang serang daripada luar. Ya, tapi surah An-Nas yang kita bincangkan pada hari ini adalah kita berlindung daripada Allah, kepada Allah atau dengan Allah daripada kejahatan yang datang daripada dalam hati, bisikan yang datang dalam diri kita. Baik. Jadi surah An-Nas menyebut tentang kejahatan
Saya sebutkan kejahatan terbagi kepada dua. Ini menurut Syekh Asy-Sya'rawi, iaitu kejahatan yang datang dari luar dan kejahatan yang datang dari dalam. Surah Al-Falaq berbicara tentang kejahatan daripada luar dan surah An-Nas tentang kejahatan daripada dalam. Macam mana dalam dan luar tu nanti kita akan bincangkan bila kita masuk dalam surah ini. Kejahatan dari dalam lebih bahaya daripada kejahatan dari luar. Dalam surah ini, surah An-Nas, kejahatannya lagi bahaya daripada kejahatan daripada dalam surah Al-Falaq. Kerana itu kita berlindung daripada kejahatan dalam surah An-Nas ni, kita berlindung daripada kejahatan dengan kita menyebut 3 sifat Allah dalam surah An-Nas. Manakala dalam surah Al-Falaq kita hanya berlindung, kita berlindung daripada kejahatan itu dengan hanya satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sifat Allah iaitu Qul a'udzu bi rabbil falaq. Satu saja. Dalam surah An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat Allah. Jadi bila kita berlindung dengan 3 sifat Allah SWT untuk menunjukkan kejahatan itu adalah kejahatan yang lebih bahaya daripada kita berlindung daripada satu sahaja sifat Allah SWT. Baik. Dan surah An-Nas secara umumnya adalah suatu perintah kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan kepada umatnya secara umum untuk kita melakukan isti'azah. Itu untuk kita berlindung daripada kejahatan syaitan dan manusia. Ia adalah pelengkap kepada isti'anah, iaitu kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini tuan-tuan, manusia ini adalah kita dalam kehidupan kita sama ada kita isti'anah, kemudian kita isti'adah. Isti'anah itu kita ambil daripada mana? Isti'anah itu kita ambil daripada surah pertama dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami sembah dan hanya kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan. Jadi dalam perkara kebaikan alal khair, isti'anah alal khair, isti'adah minasyarr. Jadi manusia ni perlu ada dua sudut. Kalau kita boleh katakan, kita kena ada sudut menyerang ofensif dan kita kena ada sudut bertahan defensif. Kalau kita hanya menyerang sahaja atau kita hanya melakukan kebaikan sahaja tanpa kita ada defend dalam diri kita ni, kita tak sempurna. Sebab itu isti'anah dengan isti'adah ini adalah dua perkara yang saling melengkapi. Jadi kalau kita dalam surah Al-Fatihah isti'anah, iyyaka nasta'in. Dalam urusan-urusan kebaikan, kita sembahyang, kita imarah, kita mengimarah muka bumi, kita bekerja, maka kita isti'anah, kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita nak bekerja, kita sekarang ni susah nak bekerja kan, ataupun kita nak buat apa saja kebaikan, kita nak tolong orang, itu isti'anah. Tapi isti'anah yang tidak disusuli dengan isti'azah, maka ia tidak lengkap. Sebab tu isti'anah alal khair, isti'adah minasyarr. Kalau kita melakukan satu kebaikan, mesti kita kena ada pelindung. Itulah isti'azah. Pelindung itulah kita belajar dalam surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kita sebut Qul a'udzu. Baik, kita masuk kepada, jadi itu secara umumnya makna bagi surah ini. Pertama tadi saya sebut, surah ini ialah berkaitan dengan asyarr min dakhil, kejahatan yang datang daripada dalam. Dan surah ini, kedua yang saya sebutkan ialah surah ini ialah surah yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan itu, kejahatan daripada dalam itu. Kerana ia melengkapkan isti'anah yang kita belajar dalam surah Al-Fatihah. Apabila ada kebaikan yang kita buat, kita mesti tutup dengan kita sentiasa minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam zikir-zikir kita banyak ayat kursi, banyak ayat-ayat pelindung dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya masuk kepada perkara kedua, iaitu muqaddimah surah. Surah ini adalah surah yang diturunkan di khilaf para ulama. Imam Ibn Ashur mengatakan perkara ini khilaf di kalangan para ulama. Adakah ia turun di Mekah ataupun surah ini diturunkan di Madinah? Ataupun pendapat yang lain mengatakan surah ini diturunkan di Mekah dan di Madinah. Pendapat yang mengatakan surah ini diturunkan di Mekah
ya, ialah pendapat Qatadah, ya, pendapat Ikrimah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, dan pendapat yang mengatakan surah ini diturunkan, maksud Makkiyah tu, maksud Makkiyah bermaksud diturunkan sebelum hijrah, maksud Madaniyah diturunkan selepas hijrah, ya, Nabi SAW. Yang mengatakan Madaniyah ialah Ibnu Abbas, dan Qatadah tadi mengatakan Madaniyah. Saya silap sebut Qatadah mula tadi. Baik, jadi manakah pendapat yang terpilih? Ini perkara ini masih khilaf, ya. Cuma kalau kita tengok dalam mushaf kita tu disebut kata silap saya disebut Makkiyah, ya. Dalam mushaf kita disebutkan Makkiyah. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tahir bin Ashur, bahawasanya surah ini ialah pendapat surah ini diturunkan sebelum hijrah, ya. Ialah surah yang antara pertama diturunkan kepada Nabi SAW. Ya, dia adalah surah yang ke-21 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pendapat kedua yang mengatakan surah ini dan surah Al-Falaq, surah An-Nas dan surah Al-Falaq diturunkan selepas hijrah Rasulullah SAW adalah kerana satu riwayat tentang Nabi SAW disihir. Dan Nabi SAW disihir oleh Yahudi yang bernama Labid Ibn al-Asam itu. Ya, peristiwa itu berlaku di Madinah. Ya, Nabi SAW disihir, diambil rambutnya, kemudian dipintal rambut Nabi SAW, yang katanya dengan 11 ikatan dipintal rambut Nabi SAW, kemudian diletakkan dalam telaga. Kemudian Allah SWT menurunkan kedua surah ini, ya, dan setiap ayat yang Nabi bacakan itu, kedua surah ini 6 ayat dan 5 ayat, jadi 11 ayat. Setiap ayat yang dibaca maka terurai satu ikatan itu. Jadi itu peristiwa secara ringkas, ya. Peristiwa ini, perkara ini ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah, ya, tentang sihir kepada Nabi SAW. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendapat yang mengatakan bahawasanya surah ini diturunkan selepas hijrah, bermaksud surah ini adalah surah Madaniyah, adalah bersandar kepada sebab nuzul itu. Sebab nuzul ini disebutkan juga oleh Imam Suyuti dalam Al-Itqan. Dan itu juga pendapat Imam Suyuti, juga Imam Musawi mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Ya, adapun kita, ya, saya bukan saya cenderung, saya tidak menyebut mana-mana pendapat. Cuma kita sekarang ni menggunakan merujuk kitab At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahir bin Ashur, mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah, bermaksud diturunkan di Mekah, dan Imam At-Tahir bin Ashur mengatakan surah ini diturunkan di Mekah. Kemudian ketika Nabi SAW disihir, surah ini diturunkan sekali lagi. Bermaksud surah ini diturunkan 2 kali, Makkiyah dan diturunkan di Madinah. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabiah, ya, para alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nama bagi surah ini, ya, dalam beberapa hadis disebutkan surah ini disebut oleh Nabi SAW surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dan disebutkan juga dalam hadis surah ini ialah surah Al-Mu'awwidhatain. Ya, surah ini dan juga surah Al-Falaq, ya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq dinamakan sebagai surah Al-Mu'awwidhatain. Cik juga tulisannya. Kemudian ada yang mengatakan surah ini dinamakan sebagai surah Al-Mushaqqiqatain. Menyebut mupayah juga ni, Mushaqqiqatain. Dan ada yang mengatakan nama bagi surah ini ialah Muqashqishatain. Itu antara nama bagi surah ini yang disebutkan oleh Imam At-Tahir bin Ashur. Baik, sebab nuzul kita sebutkan tadi, fadilat surah ini mungkin saya tak dapat nak bacakan beberapa fadilat bagi surah ini. Kita masuk kepada makna ayat daripada surah ini. Baik, ada yang bertanya nota ni dapat daripada mana? Boleh baca kitab At-Tahrir wa Tanwir Al-Imam At-Tahir bin Ashur. Ini saya copy paste daripada tafsir itu. Baik, kita pergi kepada makna satu persatu bagi ayat daripada surah ini. Baik, Qul itu adalah fi'il amar, ya, fi'il amar yang bila ada fi'il amar maka mesti kena ada fi'il dan fa'il dan maf'ul. Jadi yang mengatakan apa ni, yang menyuruh, ya, supaya Nabi SAW menyuruh supaya berkata itu adalah Allah. Dan yang disuruh untuk berkata adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi qul ya Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW disuruh untuk berkata,
ya dengan ucapan yang menjadi isti'adzah, ya dengan ucapan a'udzu birabbin nas. Ya, tapi Nabi SAW ya tidak mengucapkan a'udzu birabbin nas sahaja, tapi Nabi juga mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Ya, dalam Al-Quran ada berapa qul? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada 5 qul dalam Al-Quran. Baik, ini qul yang pertama yang kita akan baca pada hari ini. Jadi qul yang dimulakan dalam surah-surah Al-Quran ada 5. Dikatakan ataupun disuruh, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata ya a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Baik, perkataan a'udzu bermaksud aluzu atau altaji'u, bermaksud aku berlindung. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhan manusia. Di sini disebutkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rabbin nas, Malikin nas dan juga Ilahin nas. Baik, maksud bagi Rabbun, okey, maksud bagi Rabbun, aku maksud bagi Malikun dan aku maksud bagi Ilahun. Baik, dan ketiga-tiganya menyebut Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Okey, Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan 3 an-nas di situ ialah an-nas yang berbeza. Manusia yang diidhafatkan dengan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas ialah manusia yang berbeza. Ya, ada kelompok manusia yang menjadikan Tuhan ini hanya yang menjadikan dia, ya, yang memberikan, menurunkan hujan. Itu adalah manusia yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, itu sebagai Rabb sahaja. Kemudian ada manusia yang mungkin dia menjadikan Tuhan itu sebagai Rabb dan juga menjadikan Tuhan itu sebagai Malik. Ya, Malik maksud dia raja. Bukan Malik. Malik maksud dia pemilik. Malik maksud dia raja. Maksudnya Tuhan itu raja yang memerintahkan. Tuhan itu raja yang melarang kita daripada buat kejahatan. Ya, tapi dia tidak menyembah Allah. Maka dia hanya terhenti pada Tuhan itu Malik sahaja. Kemudian ada jenis manusia yang ketiga, peringkat manusia yang paling tinggi, iaitu manusia yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah. Ilahin nas, Tuhan kepada Tuhan yang disembah oleh satu kumpulan manusia. Jadi ada manusia yang menjadikan Allah itu sebagai makhluk, iaitu Tuhan yang disembah. Jadi ini adalah peringkat manusia yang paling tinggi. Dari sebab itu para ulama mengatakan, dalam tafsir Imam Ibn Ashur mengatakan, itu adalah darjat. Saya bacakan kalam Al-Imam Al-Tahir Ibn Ashur. Disebutkan 3 sifat bagi Allah memberi isyarat kepada darjat ma'rifatullah. Disebutkan wa fi hadza at-tartibi isy'arun aidan bi maratibin nadhari fi ma'rifatillah ta'ala. Fa inna an-nadhira yu'lin bi bad'in bi anna lahu rabban bisababi ma yash'uru bihi min wujudi nafsihi wa ni'mati tarkibihi. Thumma yataghalghalu fi an-nadhari ويشعر بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم. Jadi dalam proses kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali adalah kita menyedari bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita. Maka kita kita percaya bahawasanya Allah itu sebagai Rabb. Kemudian kita naik setingkat lagi, bahawa kita percaya Tuhan itu sebagai Malik, sebagai Raja, ya, yang tidak berhajat kepada sesiapa, yang bersifat dengan qiyamuhu bin nafsi, dan semua orang, semua manusia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahus Samad. Jadi kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan dia juga ya'muru wa yanha, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberi larangan kepada kita. Maka kita naik setingkat dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya Malik. Kemudian kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi adalah dengan kita memahami hakikat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi itulah ilahin nas. Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi dalam surah An-Nas ini, kita a'udzu birabbin nas, kita berlindung dengan 3 nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang nama ini adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang besar.
Nama-nama Allah SWT yang penting. Kalau dalam surah Al-Falaq nanti kita berlindung dengan Rabbil Falaq, ya, Tuhan bagi cahaya subuh. Ya, dan bila kita bandingkan nama Allah dalam surah Al-Falaq dengan nama Allah dalam surah An-Nas, maka kita dapati nama Allah dalam surah An-Nas ini lagi besar. Nama Allah dalam surah An-Nas ini lagi tinggi darjatnya, kerana itu darjat ma'rifatullah. Ya. Jadi kita tahu bahawasanya kita berlindung dengan nama Allah SWT yang sangat besar ini kerana kejahatan yang kita akan sebut nanti, kejahatan yang sangat besar. Baik, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik, min, ya, kita kena ada min, ya, kena a'udzu min. Kita sebut, ya, isti'adzah yang paling mudah sekali adalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, ya, dengan Allah, ya, tanpa kita menyebut sifat Allah, kita tu a'udzu billah, ya. Kemudian ada min, ya, daripada apa kita berlindung dengan nama Allah itu, ya, minasyaitan, ya, daripada syaitan ar-rajim yang direjam. Ya, itu adalah isti'adzah yang ringkas yang dihuraikan dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, kalau a'udzu billah dalam surah ini, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian minasyaitonir rajim dalam surah ini, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik. Kita berlindung daripada syar, daripada kejahatan. Dan dalam surah Al-Falaq juga akan disebutkan nanti asyar, ya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, syar, perkataan syar itu disebutkan dalam surah Al-Falaq sebanyak 4 kali. Tetapi dalam surah ini kita berlindung daripada kejahatan itu yang disebut hanya sekali. Ya, walaupun sekali, ya, tetapi kita berlindung dengan 3 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi darjatnya. Bermaksud syar yang satu ini, walaupun satu tetapi lagi dahsyat, ya, lagi susah dihadapi oleh manusia, lagi perlu manusia itu berlindung dengan nama Allah daripada kejahatan yang satu ini. Baik, syarril waswasil khannas. Ya, perkataan al-waswas. Okay, waswas ni biasa kita faham mengikut fiqahnya dengan maksud orang yang waswas, orang yang syak, dia orang yang ragu-ragu dalam ibadat dia, sama ada ni sah ke tak sah, ya, dia dah lafaz ke tak lafaz. Itu kefahaman kita tentang perkataan waswas. Ya, tetapi waswas di sini okey, adalah maksudnya bisikan. Kalau bahasa Melayu kita sebut bisikan. Baik, waswas itu kata Az-Zamakhsyari, ia adalah isim masdar. Ya, sama maksudnya dengan waswasah. Ya, daripada fa'il waswasa, masdarnya waswasatun. Dan boleh juga digunakan waswas. Okey. Okey. Kemudian itu pendapat Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, dan pendapat Al-Imam At-Tahir bin Ashur, al-waswas itu adalah isim fa'il, ya, bukannya masdar. Kemudian jadi isim fa'il bermaksud orang yang, sesuatu yang membisikkan. Okey, jadi kalau waswas dengan takrifan yang diberi oleh Zamakhsyari bermaksud bisikan. Dan takrifan yang diberi oleh Imam Ibn Ashur bermaksud yang membisik. Jadi dalam surah ini tidak disebut perkataan syaitan. Dalam surah ini tidak disebut perkataan yang kita nak berlindung, ya, dengan kejahatan itu ialah kejahatan syaitan. Tapi yang disebutkan adalah sifat syaitan yang paling kritikal, sifat syaitan yang paling besar sekali. Ya, itulah kerja paling besar yang dibuat oleh syaitan daripada zaman Nabi Adam sehingga ke hari ini. Ya, iaitu perkataan waswas. Waswas ni, ya, bukan sahaja kita rasa ragu apa semua tu. Waswas ini, okey, disebutkan makna waswas. Okey, makna waswas kalau disebut dari sudut majazi, itu maksud dari sudut masdar, ma yakhturu bi nafsil mar'i min al-khawatir allati yatawahhamuha mithla kalamin yukallimu bihi nafsahu. Ya, maksudnya lintasan-lintasan yang bercakap-cakap dalam hati manusia. Ya, sebab itu manusia itu ada khawatir, ada hajiz, tu maratib niat, kalau kita belajar dalam kitab fiqh. Khawatir, hajiz, khawatir, hadisun nafsi, kemudian ada khawatir, kita ada khawatir, hajiz,
hadithun nafsi, kemudian ada azmun, ada satu lagi situ pun, ada maratib niat. Jadi was-was itu adalah lintasan ataupun bisikan yang datangnya daripada syaitan. Baik, para ulama apabila bercakap, para ulama tasawuf, antaranya Imam Al-Ghazali, bila bercakap tentang khatir ini, bisikan ini, dia menyebutkan bisikan itu ada dua. Ada bisikan yang menyuruh kita ilal khair, yad'u ilal khair. Ada bisikan yang yad'u ilal syar. Yang fokus kita pada ayat surah ini ialah bisikan yang menyeru kita kepada kejahatan. Ada setengah ulama yang membahagikan khatir ni kepada empat. Ya. Ada khatir nafsani, ada khatir syaitani, ada khatir malaki, ada khatir rabbani. Bermaksud bisikan tu ada empat jenis. Yang pertama adalah bisikan yang kita bincang sini, iaitu bisikan syaitan. Ada bisikan nafsani, bisikan nafsu. Kemudian yang baiknya ada bisikan daripada malaikat. Dan ada juga bisikan daripada Allah. Itu khatir rahmani, itu khatir rabbani. Baik, yang kita nak bincang ialah bisikan daripada syaitan. Yang bisikan ni tempatnya di mana? Fi sudurin nas. Itu tempat berlalunya atau masuknya khatir-khatir ni. Berpelangnya khatir atau lintasan-lintasan ni. Baik. Jadi itu adalah sifat yang pertama bagi syaitan, iaitu membisikkan manusia dengan khatir syaitani, dengan bisikan daripada syaitan. Ya, cuma guru kami menyebutkan apa beza antara khatir syaitani dengan khatir nafsani. Apa beza antara bisikan syaitan dengan bisikan nafsu? Bisikan daripada nafsu, ya, menyuruh kita membuat kejahatan yang sama. Ya, tetapi bisikan yang datang daripada syaitan yang menyuruh kita membuat kejahatan yang kita tak pernah terfikir. Dia lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bombastik. Kalau bisikan was-was daripada syaitan ni, dia lebih kreatif. Kita tak pernah fikir kejahatan macam tu, tapi diajarkan oleh syaitan satu persatu sehingga kita tak sedar. Itu sebenarnya daripada syaitan. Kita rasa kita yang fikir. Kita kadang kita fikir nak buat jahat kan. Na'udzubillah lah. Kita fikir nak buat jahat, kadang-kadang kita rasa kita yang fikir. Tapi sebenarnya itu adalah bisikan daripada syaitan. Tapi oleh kerana perkara itu sangat halus, jadi kita kadang-kadang tak boleh beza. Kita yang cakap ke sebenarnya kita, ataupun kita sedang mendengar nasihat daripada nasihat daripada syaitan, iblis dan sebagainya. Itu was-was. Baik, kemudian sifat kedua yang disebutkan dalam surah ini, sifat syaitan yang kedua adalah al-khannas. Ya, sifat syaitan yang kedua adalah al-khannas. Baik, apa itu al-khannas? Al-khannas adalah syadidul khansi wal kathiru wal murad annahu sara adatan lahu. Okey. Ataupun maksud ikhtafalah al-khannas syadidul ikhtifa. Khannas, ya, itu adalah fa'al, ya, mubalaghah. Bermaksud sesuatu yang suka menghilangkan diri. Al-khannas bermaksud sesuatu yang suka menghilangkan diri. Okey, sekejap dia ada, sekejap dia hilang. Sekejap dia ada, sekejap dia hilang. Baik, syaitan itu, ya, sifat yang pertamanya, syaitan itu suka membisik, ya, dia bisik. Kemudian kata para ulama, apabila kita berzikir pada Allah, kita semayang, ya, kita dengar azan, atau kita dengar orang baca Al-Quran, atau kita berjumpa dengan alim ulama, maka dia akan ikhtafa, dia akan khannasa, dia akan hilang. Kemudian apabila kita duduk seorang-seorang kita, dan kita duduk dengan kawan yang jahat, tanggung balik. Kemudian kita tengok astaghfirullahalazim, dia hilang. Jadi itu sifat al-khannas. Al-khannas maksudnya, ya, syaitan ini mudah sangat, ya, kerana dia dicipta daripada elemen yang sangat halus, iaitu api. Jadi syaitan itu mudah sangat untuk hilang. Jadi kalau tanah, susah nak hilang. Dia macam tu je. Tapi kalau api, kita tiup terus hilang. Sebab tu orang yang membaca ruqyah ni, dia baca ruqyah sahaja, syaitan tu boleh hilang, boleh mati, boleh pergi. Ya, kerana dengan bacaan. Sebab tu syaitan itu mudah terkesan dengan perkara yang halus, atau bersuara, atau ayat Al-Quran dan sebagainya. Itu sifat bagi syaitan yang dia akan hilang apabila kita membaca ayat Al-Quran. Yang penting kita kena yakinlah. Kalau tak yakin kan kena malukan dengan syaitan pula. Baik.
فكأن الشيطان يبدو له ثم يختفي ثم يبدو له ثم يختفي حتى يتمكن من تدليته بغرور. Okey, itu cara syaitan menggoda manusia disebutkan al-khannas, bermaksud dia disebut di telinga kita, kemudian kita rasa nak buat baik disebutkan lagi. Kemudian kita rasa nak buat baik disebutkan lagi. Kita rasa nak buat baik disebutkan lagi. Sampai akhir sekali kita terjatuh dalam lubang maksiat. Itu syaitan ya. Kita rasa aku tak nak buat benda ni. Benda ni jahat. Tiba syaitan yuwaswisu. Kemudian astagfirullahalazim, pergi sembahyang, ambil sembahyang. Kemudian yuwaswisu lagi. Kemudian kita zikir pada Allah, dia khannas, kemudian yuwaswisu lagi. Itulah kaedah syaitan dalam menggoda manusia, na'udzubillah. Kita berlindung daripada Allah SWT. Sebab itu surah 3 Qul ini disunatkan diajarkan oleh Nabi SAW, kita membaca setiap pagi dan petang. Surah ini, dan kalau boleh kita baca setiap kali lepas sembahyang. Kerana kita nak berlindung, kita nak menjadi perisai kepada kita daripada digoda oleh syaitan. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Kemudian allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang seterusnya ini berbicara tentang mahal ataupun makan al-waswas, tempat berlakunya waswas. Tadi kita dah sebut sifat bagi syaitan. Kemudian kita sebutkan tentang tempat berlakunya waswas di mana sadrun. Sadrun bermaksud sadrun, kalau kita belajar bahasa Arab belajar bahasa Arab biasa, sadrun ni dada. Okey, tapi sadrun juga diguna dalam Al-Quran bermaksud hati. Kerana syaitan dia tak duduk dalam dada, dia masuk dalam hati. Kerana itu Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi ada mengarang kitabnya Bayanul Farqi Baina Sadri wal Qalbi wal Fuad wal Lub. Jadi dia bahagikan hati ini kepada 4 peringkat. Peringkat pertama adalah sadrun, bermaksud lapisan hati yang paling luar namanya sadrun. Kemudian dalam sikit qalbun. Okey, dalam sikit lagi fuadun. Dalam sikit lagi lubun. Itu yang kita kata lubuk hati tu daripada perkataan lubun. Lubuk kan, bahasa Melayu dia lubuk. Lubuk tu bukan lubuk kawah ke, lubuk kawah tu tempat bukan lubuk mancing ke, bukan lubuk tu. Lubuk ni dia, kita kata lubuk hati, diambil daripada perkataan lubuk. Okey. Dari situ jamaknya albab, ulul albab. Baik, sadrun itu adalah tempat syaitan bermain. Itu adalah lapisan hati yang paling luar. Kemudian daripada sadrun tu dia nak cuba sampai bisikan dia kepada qalbun. Qalbun yusamma li taqallubihi, kerana hati ni yang bersifat qalbun ini, qalbun ni mudah berubah, kejap nak buat, kejap tak nak buat, kejap nak buat, kejap tak nak buat. Kemudian apabila ditapis daripada qalbun tu sampai kepada fuad. Fuad dinamakan fuad, orang nama fuad kerana dia banyak mengambil faedah, banyak mengambil ilmu. Jadi apabila sampai kepada fuad tu dah ada yang baik je. Fuad. Kemudian bila sampai kepada lub, lub lah tempat cahaya nurani, tempat kebaikan. Apabila sampai terus kepada lub, cahaya yang sampai kepada lub ini cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran yang akan terus sampai kepada lub. Bila sampai kepada lub, maka dia akan terus buat kebaikan. Jadi syaitan ni dia tak boleh masuk sampai ke lub. Fuad pun tak boleh masuk, dia hanya boleh sampai kepada sadrun sahaja dan membisikkan masuk ke dalam qalbun, sampai memberikan kita isyarat untuk membuat atau memberikan kita keputusan untuk buat satu kebaikan atau kejahatan. Baik, ayat yang terakhir daripada surah ini, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, syaitan tadi yang mewaswaskan manusia, yang bersifat al-khannas, ada dua golongan syaitan ini. Ada syaitanul ins, ada syaitanul jin. Okey, syaitan ni terbahagi kepada dua, iaitu ada syaitan daripada golongan manusia dan ada syaitan daripada golongan jin. Bermaksud jin ada dua golongan. Jin yang jahat namanya syaitan. Jin yang baik, tak tahulah namanya jin muslim ke apa, tapi dia tidak dinamakan dengan syaitan. Dan manusia, ada manusia yang baik dan ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir dan ada manusia yang memiliki sifat seperti sifat syaitan. Dari sudut manusia itu yuwaswisu. Setengah para ulama mengatakan tidak kena dengan mengatakan manusia itu
juga tergolong daripada golongan syaitan, ya, kerana manusia itu tidak khanas, manusia itu tidak bersembunyi. Tapi para ulama mengatakan manusia itu mengambil sifat syaitan dari sudut manusia itu membisikkan kepada manusia yang kejahatan. Dan yang paling susah sekali untuk kita jauhi sebenarnya syaitan di kalangan manusia lah. Kalau kita ada kawan yang macam syaitan, elok kita jauhkan diri kita daripada dia. Kenapa? Kerana syaitan di kalangan manusia ni kalau kita baca ayat kursi pun dia tak lari. Tapi kalau syaitan di kalangan jin, kita baca sedikit pun, kul a'udzu binas boleh lari. Mari kinas kalau kita yakinlah, kalau kita orang kuat ibadat. Tapi manusia, jin di kalangan ataupun syaitan di kalangan manusia ni susah untuk kita hadapi, lebih susah daripada syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan jin. Jadi sebab itu ayat ini, surah ini adalah surah yang mengajarkan kepada kita untuk kita menjadikan isti'azah itu sebagai zikir. Jadi pagi dan petang, seelok-eloknya kita amalkan beberapa jenis isti'azah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Antaranya membaca 3 qul. Antaranya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajrun sehingga habis. Beberapa jenis isti'azah. Atau paling kurang amalkan 3 qul. 3 qul setiap pagi petang, setiap kali lepas subuh, setiap kali selepas maghrib. Itu adalah kita punya, saya sebut tadi, permulaan tadi sebagai pelindung. Kita nak keluar rumah, kita mesti ada pelindung. Kita ada insurans untuk melindungi diri kita daripada kehilangan duit. Tapi kita tak ada. Kita insurans, kita nak hilangkan diri kita, nak elakkan diri kita daripada kehilangan iman. Apa? Insurans kita baca isti'azah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Juga anak-anak kita bila bawa keluar rumah malam-malam, kita baca isti'azah pernah. A'udzukum bikalimatillahi tammah a'udzukum bikalimatillahi tammah min kulli ainin walamah wa min kulli itu yang disebutkan dalam sebuah hadis. A'udzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin walamah wa min kulli min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah. Itu antara doa yang kita boleh baca pada anak-anak kita sebelum keluar dari rumah untuk menjadi pelindung kepada kita. Kita tak tahu serangan-serangan maknawi ni, serangan-serangan rohani ni kita tak tahu. Kita tahunya serangan Israel itu pun tak datang, serangan pencuri itu kita akan sebut dalam surah Al-Falaq nanti. Serangan-serangan luaran. Ini serangan dalaman yang lagi bahaya. Baik, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini untuk surah An-Nas. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mempelajari tentang surah Al-Falaq insyaAllah. Terima kasih pada semua yang menonton sehingga tamat. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan dan esok, lusa dan tulat ada lagi pengajaran kita. Yang mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman dalam kitabullah Subhanahu wa taala untuk kita tadabbur dan kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.